Sekurang-kurangnya 3 kes kanak-kanak berusia bawah 3 tahun maut selepas tertinggal di dalam kereta tahun ini. Faktor perubahan rutin dan tekanan boleh membawa kepada sindrom tertinggal anak dalam kenderaan yang seterusnya mengakibatkan strok haba. Lantas timbul cadangan kerusi keselamatan kanak-kanak perlu diletak di bahagian penumpang hadapan bagi mengelak insiden sama berulang. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Stres dan kurang tidur itu antara faktor yang dikaitkan dengan sindrom ibu bapa tertinggal anak dalam kereta. Pakar Pediatrik Hospital Al-Sultan Abdullah, Dr. Ana Yasmin Azmi berkongsi, kajian neurosains membuktikan bahagian ganglia otak yang mengawal autopilot boleh menyebabkan seseorang terlupa, khususnya jika rutin yang baharu mengambil tempat. Sebagai contoh, seorang bapa yang bukan rutin hariannya untuk menghantar anak ke taska, tapi pada hari tersebut dia terpaksa menghantar anaknya ke taska. Dia dapat berlaku kemungkinan ayahnya meletakkan anak di kasut di belakang dan anak terus tidur. Dan ayah memandu memasuki laluan yang sehari-hari dilaluinya, iaitu laluan yang kebiasaannya. Lantas, autopilot mode di otak itu diaktifkan dan membuatkan si ayah mengikut laluan biasa, rutin harian yang biasa, sehingga menyebabkan dia terlupa akan keberadaan anak di belakang kenderaan itu tadi, sehingga lewat petang baru tersedar. Keadaan itu diburukkan jika anak sedang tidur dan tiada pergerakan atau bunyi yang menyebabkan seseorang terlupa keberadaan anak di bahagian tempat duduk belakang. Mengikut kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), tubuh kanak-kanak memanas 3 hingga 5 kali lebih laju daripada orang dewasa. 80% kenaikan suhu dalam kenderaan berlaku dalam tempoh 30 minit pertama. Sekiranya anak tertinggal dalam kenderaan dalam purata 10 minit, ia boleh menyebabkan strok haba. Sebab mengikut kajian juga yang saya baca, kesan strok haba ni, walaupun kita boleh sempat menyelamatkan kanak-kanak ni, katalah dedah-terdedah selama 5 minit ke atas, strok haba di peringkat awal telah berlaku. Tapi dia berjaya diselamatkan, pengudaraan berjaya dilakukan apa semua. Untuk dia pulih kembali kepada situasi asal dia memerlukan 3 ke 4 minggu. So, begitulah betapa kritikalnya situasi itu. Berbeza dengan orang dewasa yang memerlukan beg udara sebagai perlindungan ketika duduk di bahagian penumpang hadapan kenderaan, lain pula keadaannya bagi kanak-kanak, khususnya bayi. Berdasarkan panduan MIROS, kerusi keselamatan kanak-kanak boleh diletakkan di kerusi penumpang hadapan jika kenderaan itu tidak mempunyai beg udara atau beg udara itu dimatikan fungsinya. Ini kerana impak beg udara mungkin mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak terbabit jika berlaku kemalangan. Justru pilihan selamat untuk meletakkan kerusi keselamatan kanak-kanak di kerusi penumpang hadapan, ia perlu dilaraskan ke posisi paling belakang. Langkah meletakkan bayi atau kanak-kanak di bahagian tempat duduk hadapan dilihat dapat mencegah sindrom terlupa kerana mereka boleh dilihat secara fizikal. Biarpun sebenarnya keselamatan anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa sepenuhnya, namun sikap menuding jari lepas tangan tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah, malah menambahkan lagi angka kematian kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan. Justru semua pihak termasuk operator taska, orang awam dan juga kementerian melalui penguatkuasaan dan juga undang-undang boleh memainkan peranan masing-masing dalam mencegah kes yang menyayat hati ini. Laporan Nurul Amalina Zainuddin.